Tok, Tok kan dah janji dengan saya. Janji apa? Datuk jegilkan biji mata. Dulu Tok kata, tugas saya ni cuma hantar makanan je ke sini, kemudiannya berjemaah bersama. Tugas saya petani dah pun sempurna. Saya dah bawakan makanan dan dah pun berjemaah. Jadi biarkanlah saya balik, kata saya dengan penuh keyakinan. Ada tugas lain yang mesti kamu tolong aku ni, Tamar. Apa pula tugasnya tu? Kamu tu tunggu saja. Jangan cakap banyak dan jangan banyak bertanya. Suara Datuk agak keras dan saya mengambil keputusan untuk membisu. Macam ni je lah, Tok. Biar saya ambil pakaian dekat rumah dulu. Saya renung wajah Datuk dengan harapan permintaan saya diperkenankan. Kalau diperkenankan, hilang jugalah rasa jemu. Boleh baring-baring dahulu di rumah. Bila dekat dengan waktu maghrib baru datang. Itulah rancangan yang saya susun dalam kepala. Tak payahlah kau balik. Biar aku yang pergi ambil. Saya tersentak. Tak diduga Datuk bersuara demikian. Saya pun kerutkan dahi. Kamu tertunggu koja. Biar aku yang balik ambil kain dan selimut kamu. Iyalah, Tok. Saya pun menganggukkan kepala. Tok balik lama ke balik sekejap ni? Desak saya lagi. Bergantung pada bahan-bahan dan ramuan yang aku cari. Cepat aku dapat, jadi cepatlah aku datang, jawab Datuk dengan wajah yang selamba. Dia mula bergerak dalam pondok pisang sesikat dari sudut ke sudut, bagaikan orang resah yang tidak menentu. Dan akhirnya Datuk mengeliat 2-3 kali untuk menghilangkan rasa lenguh-lenguh di sendi. Sebelum meninggalkan saya, Datuk mengunjungi Khoja Lisut. 2-3 kali bahu kanan Khoja Lisut itu ditepuknya. Dia membongkok lalu membisikkan sesuatu ke cuping telinga Khoja Lisut. Apakah yang dibisikkan oleh Datuk kepada Khoja Lisut tetap menjadi tanda tanya pada diri saya. Datuk berpatah balik ke arah saya, berdiri menghadapi saya dengan tangan kiri berada di pinggang, manakala tangan kanan diangkat separas bahu serta diluruskan ke hadapan. Cara Datuk berdiri tidak ubah seperti berdirinya seorang pendekar yang mahu membuka langkah silat. Kamu tu jaga dia baik-baik. Kalau ada buaya timbul, kamu halau dengan ini. Datuk menunjukkan buku 5-nya ke arah saya. Hei, mana mungkin melawan buaya dengan penumbuk? Barangkali Datuk mahu bergurau senja. Dalam keadaan yang tertanya-tanya itu, saya lihat Datuk membungkuk mengambil sesuatu di permukaan bumi. Bila Datuk berdiri, saya lihat di tangan kanannya ada buluh kuning yang panjangnya kira-kira 5 kaki lebih. Buluh kuning itu Datuk tatang dan lambung-lambungkan, kemudian disambutnya. Lagi sekali saya bertanya dalam hati, dari mana pula Datuk memperoleh buluh kuning itu? Janganlah kau fikirkan macam mana aku dapatkan buluh ni, kata Datuk. Dan ternyata dia dapat membaca apa yang saya fikirkan. Saya tidak berkata apa-apa dan terus keluar dari pondok. Saya berdiri menentang Datuk. Jarak di antara saya dengan Datuk antara 15 hingga 20 kaki dan saya bersedia melangkah ke arahnya untuk mengambil buluh kuning. Kau tunggu di situ. Tunggu. Jangan dekati aku. Saya berhenti melangkah. Kau dah bersedia, Tamar? Datuk segera menimang buluh kuning. Bersedia untuk apa pula tu? Kau ambil buluh ni, jeritnya. Belum sempat saya bersedia dan berbuat apa-apa, Datuk segera melemparkan buluh kuning tepat ke arah badan saya. Dengan pantas, saya mengelak dan terus melompat. Dalam masa melompat itulah saya menyambar buluh kuning. Kejayaan saya disambut oleh Datuk dengan ketawa. Dalam keadaan tercungap-cungap, saya pacakkan buluh ke tanah. Andainya lah kan, kalau saya tidak melompat dan mengelak, pasti saya tersungkur ke bumi. Kamu ni tak lupa dengan langkah yang aku ajarkan, Tamar? Tapi apa, Tamar? Saya cemaslah dan tak sangka pula Datuk nak buat macam tu. Sesekali kamu tu mesti diuji.
Turut Datuk lalu melangkah mendekati saya. Datuk ambil buluh kuning yang terpacak di bumi. Ikutlah aku, Tamar. Saya ikut Datuk ke belakang pondok pisang sesikat. Saya lihat Datuk menajamkan bahagian hujung buluh kuning dengan golok perak. Bambu runcing tu. Ya, dulu orang-orang Jambi, dia menentang tentera Belanda dengan buluh yang ditajamkan macam ni lah. Datuk memperlihatkan pada saya buluh yang sudah ditajamkan itu. Kemudian buluh dicacakkan kembali ke tanah. Betul-betul di hadapan pondok pisang sesikat. Kamu cabut bila kamu fikirkan mustahak untuk melindungi diri kamu saja. Datuk tatap biji mata saya dengan tajam sekali. Saya pun menganggukkan kepala. Di langit, awan petang yang berwarna merah mulalah timbul. Matahari kian rapat di kaki langit. Sebentar lagi senja akan melabuhkan tirainya. Beburung berkicau riang, berterbangan mencari pepohon yang serasi untuk berteduh. Sekarang ni saya boleh balik tak, Tok? Saya mengajukan pertanyaan. Datuk gosok ujung hidungnya dengan jari telunjuk beberapa kali. Hati saya ni tetaplah berdebar menanti jawapan. Tak boleh. Aku yang balik. Kamu tu tunggu Khoja Lisut. Gunakanlah bulu tadi kalau kamu diganggu binatang buas ataupun makhluk lain. Nada suara Datuk lembut, tetapi bila dia menyebutkan perkataan kamu tunggu dan makhluk lain, nada suara tu sengaja ditinggikannya. Tok balik ke? Itu urusan aku. Selesai saja Datuk memberikan jawapan dan sebuah jelingan tajam untuk saya. Dia terus melangkah tanpa mahu menoleh ke arah saya walaupun untuk beberapa detik. Datuk hilang dari pandangan saya, ditelan oleh liku denai dan pepohon yang besar. Saya renung ke arah Khoja Lisut. Dia masih lagi terkulai di permukaan pasir. Beberapa permukaan ekor lebah entahlah dari mana datangnya terbang di atas kepala Khoja Lisut sambil berbunyi dengan nyaring. Dan sepasang gagak turun atas pasir lalu mengais-ngais pasir di hadapan Khoja Lisut. Pasir yang dikais itu terus mengenai muka Khoja Lisut. Beberapa ekor yang lain pula terus bertinggi atas kepala Khoja Lisut. Saya ni jadi cemas bila melihat beburung gagak itu mematuk kulit kepala Khoja Lisut. Rambut di kepala Khoja Lisut juga tercabut dan jatuh bertaburan di atas pasir. Anehnya, Khoja Lisut tidak bersuara, tidak menjerit meminta pertolongan. Tiba-tiba, saya jadi berani. Dengan tenang saya melangkah ke arah Khoja Lisut. Saya tepuk kedua belah tangan dengan sekuat hati dengan harapan bunyi tepukan itu akan menakutkan beburung gagak lalu terbang meninggalkan Khoja Lisut. Saya tidak berhasil mengusir beburung gagak. Semakin rancak saya bertepuk, semakin rancak pula suara gagak menguasai kawasan sekitar. Langkah saya perlahankan dan sebagai ikhtiar, saya ambil dahan kayu yang terdapat di situ dan bersedia untuk membalingkan ke arah sepasang gagak yang sedang mengais pasir di hadapan Khoja Lisut. Dan sebaik saja saya angkat tangan kanan dan bersedia mahu melemparkan kayu ke arah burung gagak tersebut, saya terdengar suara Datuk berdeham dengan jaring. Hasrat hati saya ini segera saya batalkan. Nanti dulu, Tamar. Nanti dulu. Datuk segera menyambar kayu di tangan saya. Kayu itu dilemparkannya ke dalam belukar dan saya dipimpin kembali untuk ke pondok pisang sesikat. Gagak tu, Tok. Tak mengapa. Aku tahu semuanya. Sekejap lagi burung-burung gagak tu mesti pergi dari situ. Burung-burung tu tak ganggu Khoja pun. Turut Datuk lagi. Bagi memastikan adakah kata-kata Datuk itu benar, saya segera menoleh ke arah Khoja Lisut. Ternyata, burung-burung gagak itu sudah tiada lagi di situ. Saya renung muka Datuk dan dia segera memberikan sebuah senyuman yang penuh bermakna. Aku sebenarnya tak balik ke rumah pun, Tamar. Mata saya ini terbeliak mendengar kata-kata itu. Datuk sudah mempermainkan saya. Habis tu, Tok pergi mana? Ni, aku cari ni.
Datuk pun mengeluarkan seberkas pokok dan juga daun seribu kapit anak dari bungkusan kain batik yang pada awalnya saya duga adalah bungkusan kain selimut dan baju. Pokok dan daun seribu kapit anak itu diserahkan atas lantai pondok. Sekarang ni, pergi jerangkan air panas. Perintah Datuk. Saya pun segera mematuhinya.